selawat yang paling afdal, yang paling sempurna, yang paling tip-top, yang dinyatakan secara jelas dalam hadis Nabi yang sahih, iaitu selawat Ibrahimiyah. Kenapa dinamakan selawat Ibrahimiyah? Kerana di dalam selawat ini disebut nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam selawat ini bukan hanya kita selawat ke atas Nabi Muhammad, tetapi ke atas Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim dimuliakan sehingga kan di dalam solat disebut nama Nabi Ibrahim ketika tahiyat? Kenapa di dalam selawat dan tahiyat mesti selawat juga ke atas Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim alaihissalam diberi gelaran bapa para nabi kerana daripada keturunan Nabi Ibrahim bersama dengan isteri Siti Sarah dan juga Siti Hajar lahir para nabi yang banyak. Lebih kurang dalam, kalau nabi yang wajib kita imani yang kita belajar tu, lebih kurang dalam 18-19 orang nabi lahir daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita tahu bahawasanya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cucu cicit kepada Nabi Ibrahim melalui Nabi Ismail dan juga Siti Hajar. Ini kita bayangkan, ini Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ada 2 orang isteri. Kan, isteri pertama namanya Siti Sarah. Isteri yang kedua namanya Siti Hajar. Nabi Ibrahim bernikah dengan Siti Sarah sehinggalah usia Nabi Ibrahim 80 tahun lebih. Namun tetap tidak dikurniakan anak. Lalu Siti Sarah, seorang isteri yang berhati mulia, berhati besar ini, tahu bahawasanya Nabi Ibrahim suaminya memerlukan zuriat keturunan untuk meneruskan perjuangan. Bukan sekejap, sehingga usia sudah pun tua, iaitu 80 tahun yang lebih. Kemudian Siti Sarah menyarankan Nabi Ibrahim bernikah dengan pembantunya, iaitu Siti Hajar. Bayangkan yang besar. Tetapi Siti Sarah tahu dia perlu buat hal demikian. Bila bernikah dengan Siti Hajar, Allah kurniakan kandungan, iaitu Nabi Ismail alaihissalam. Tak lama kemudian Siti Sarah juga mengandung. Jadi Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail, manakala Siti Sarah pula melahirkan Nabi Ishak. Dan ketika Siti Sarah mengandung juga, ketika itu Nabi Ibrahim rasa sangat pelik. Sehingga Nabi Ibrahim bertanya, Ya Allah, bukankah isteriku mandul? Maksudnya dah umur dah 80 lebih, 70 lebih ni, ada anak. Macam mustahil kalau nak mengandung. Tapi kuasa Allah. Daripada jalur Siti Sarah dan Nabi Ishak lahir para nabi yang begitu banyak. Bayangkan ya, daripada jalur ini lahir nabi. Daripada abad ke abad, daripada selang tahun selepas satu nabi meninggal, lahir pula nabi lain. Semua daripada jalur Nabi Ishak. Ada nabi, ada nabi, ada nabi. Manakala daripada jalur Nabi Ismail, tidak ada nabi, kosong nabi, tak ada nabi, tak ada nabi. Belah sini nabi, belah sini tak ada. Belah sini nabi, belah sini tak ada. Begitulah sejarah permulaan Bani Israel yang wujud melalui jalur Nabi Ishak. Sehingga kan Bani Israel merasakan mereka adalah satu kaum, satu bangsa yang dimuliakan Allah kerana ramainya para nabi yang lahir daripada Bani Israel. Manakala sebelah sini diberi gelaran Bani Hashim kerana antara anak cucu Nabi Ismail alaihissalam adanya seorang tokoh yang bernama Hashim, sehingga diberi gelaran ini Bani Hashim, satu bangsa yang besar juga ketika itu, iaitu Bani Hashim. Bani Hashim tak ada nabi, kosong, orang biasa, orang biasa. Tapi sebelah sini hebat kan, bawah Nabi Ishak ni, daripada Bani Israel ni keluar nabi, daripada satu zaman keluar lagi, meninggal seorang nabi, selang berapa tahun keluar lagi nabi, sehingga mereka rasa sombong dan angkuh, dan mereka sangat yakin nabi yang terbaik akan keluar melalui keturunan mereka. Belah sini pula kosong. Tiba-tiba, Masya Allah, pada 12 Rabiul Awal tahun gajah, lahirlah seorang nabi daripada keturunan Nabi Ismail yang kosong ni. Lahirlah seorang nabi daripada keturunan Bani Hashim yang direct kepada Nabi Ismail, yang direct kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab itu Nabi Ibrahim disebut sebagai bapa para nabi. Nabi Nuh adalah bapa manusia kedua. Nabi Adam adalah bapa manusia yang pertama. Itu di antara gelaran-gelaran para nabi yang kita perlu tahu sebagai satu ilmu